كتاب تحفة الطلاب لتوضيح العبارات على كتاب إيضاح الألباب muka surat yang ke-100. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Al-Syeikh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Qala, kata dia, dan demikian lagi tiada harus bagi sahaya itu mengerasi penghulunya, penghulu sahaya atas mengkahwinkan dia, mengkahwinkan sahaya. Sebelum kita masuk situ, kita masih sambung dalam Kashfun Niqab. Pada subtopiknya, keharusan penghulu memaksa hamba lelakinya yang gila bernikah. Jadi keharusan, subtopiknya keharusan penghulu memaksa hamba lelakinya yang gila bernikah. Qala Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menerangkan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa perbahasan menikahkan hamba lelaki yang gila bagi seorang penghulu itu sama perbahasannya seperti mana hamba lelaki yang belum baligh. Hamba lelaki yang belum baligh. Berlaku perbezaan pandangan al-ashab asy-Syafi'iyah berkenaan dengan keharusan penghulu memaksa hamba lelakinya yang gila untuk bernikah. Jadi dia kata walaupun sama, dia ulang baliklah. Ada khilaf pandangan ulama. Pandangan yang pertama, tariq pertama. Tariq pertama ni tariq yang al-zahar. Jadi ini masyhur dalam kitab-kitab fiqh yang tebal ataupun mutawwalat, yang takhassus bidang syariah umpamanya. Dia akan jumpalah perkataan tariq, wajhun dan sebagainya. Jadi ini jawapan al-ashab asy-Syafi'iyah, jawapan yang pertama. Yang B itu jawapan kedua. Jawapan yang pertama adalah pandangan yang tariq yang azhar dan dia berlaku khilaf. Mana tariq yang pertama ni berlaku khilaf. Iaitu yang pertama dia kata boleh memaksa hamba lelaki yang gila untuk bernikah. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua, tidak boleh memaksa hamba lelakinya yang gila untuk bernikah. Oleh sebab itu Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah menyebutkannya dalam Minhajul Talibin wa Umdatul Muftin secara mutlak, yakni tidak boleh penghulu memaksa hamba lelakinya bernikah sama ada hambanya tersebut gila ataupun sebaliknya. Sebaliknya mana tak gila lah. Jadi ada dua pandangan, boleh ke tak penghulu menikahkan hambanya yang gila. Khilaf. Pertama kata boleh, kedua tak boleh. Yang kata tak boleh tu sama ada hamba tu gila ataupun tak gila. Dua-dua tu sama, tak boleh berlaku. Adapun tariq yang kedua, jawapan cara jawab yang kedua, dia tak ada khilaf. Tidak berlaku perselisihan pandangan ulama bahawa harus penghulu memaksa hamba lelaki yang gila untuk bernikah dengan perempuan lain kerana melihat hambanya itu gila. Dari sudut min haithul majnun, dari sudut gilanya tu dia boleh nikah. Dia boleh memaksa. Memaksa ni makna boleh untuk menikahkan hamba dia walaupun tak ada izin ke hamba dia lah. Namun begitu, perkara ini tidak boleh berlaku jikalau hamba lelakinya tersebut tidak gila. Jadi beza sikitlah dengan tariq yang pertama. Tariq yang pertama, khilaf tu, pertama tu dia kata boleh paksa secara mutlak. Mana boleh, sama ada gila tak gila boleh berlaku. Bukan. Yang pertama tu boleh paksa hamba lelaki ketika gila. Adapun yang kedua kata tak boleh secara mutlak, sama ada gila ataupun tak gila. Itu tariq yang pertama. Tariq yang kedua pula dia kata tak ada khilaf, mengatakan bahawasanya tak boleh penghulu bahawa boleh penghulu tu paksa hambanya yang gila. Tapi kalau tak gila tak boleh lah. Tu tariq yang kedua. Ni paksa penghulu ke atas hamba yang gila. Tapi seterusnya, hukum penghulu memaksa hamba lelakinya yang mukatab bernikah. Hamba lelaki yang mukatab. Mukatab perjanjian untuk merdeka dengan bayaran-bayaran tertentu pada setiap bulan. Contohnya, aku merdekakan kau dengan syarat mu bayar dalam masa 3 bulan
Setiap bulan tu RM200. Dia bayarlah RM200 untuk dia bebas jadi orang yang merdeka. Selama 3 bulan RM20, 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 RM60 semuanya. Walaupun dia mampu bayar sekaligus, tidak boleh dia bayar sekaligus, kerana inilah dia panggil sistem mukatab, iaitu dibayar secara ansuran lah kalau kita bahasa kita. Jadi dia kata Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash fi Syarh al-Minhaj bahawa tidak berlaku perselisihan pandangan ulama bahawa tidak boleh penghulu memaksa hamba lelakinya yang berstatus mukatab untuk bernikah dengan perempuan lain. Tak boleh. Tak boleh paksa hamba lelaki yang mukatab bernikah. Dia mukatab ni hampir merdeka lah. Dia tak merdeka lagi, tapi on the way merdeka. Tak boleh. Mana tak berlaku khilaf di sini. Beza dengan hamba gila yang tadi. Jadi kita boleh buatlah peta minda ni. Penghulu menikahkan hamba, buat peta minda berapa masalah berkaitan dengan hamba. Hamba gila lagu mana, hamba mukatak lagu mana, hamba riqun, hamba biasa lagu mana. Hukum penghulu memaksa hamba lelakinya yang muba'ab bernikah. Tengok, ni hamba muba'ab pula. Makna dia ada 2 tuan, ada lebih. Sebahagian tuannya telah memerdekakan dia, sebahagian tuan lagi tidak memerdekakan dia. Maka dia status dia hamba muba'ab, hamba separuh. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala dalam An-Najmul Wahash fi Syarh al-Minhaj, dan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu ta'ala dalam Mughnil Muhtaj ila ma'rifati ma'ani al-fadhil minhaj telah menjelaskan bahawa tidak berlaku perselisihan pandangan ulama bahawa tidak boleh penghulu memaksa hamba lelakinya yang berstatus muba'ab untuk bernikah dengan perempuan lain. Makna samalah macam mukatab. Mukatab, muba'ab tak boleh dipaksa oleh penghulu untuk nikah. Sebab apa dulu dia sebut tidak boleh paksa? Sebab penghulu tidak ada milik terhadap budu'. Hamba lelaki dia tak milik. Budu' ni kemaluan. Jadi kemaluan hamba lelaki dia tak milik. Beza dengan kemaluan perempuan. Budu' orang perempuan, kemaluan orang perempuan, hamba perempuan tu tuan penghulu dia milik. Maka sebab tu dia boleh wati. Sebab tu dia boleh wati hamba perempuan selain daripada isteri, kerana dia milik farah tersebut. Beza dengan hamba lelaki, maka dia tidak boleh paksa hamba lelaki bernikah kerana dia tidak ada hak milik terhadap farah ataupun zakar orang lelaki tersebut. Habis. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, dan demikian lagi tiada harus, tak boleh bagi sahaya itu, sahaya penghulu, mengerasi makna memaksa penghulunya, penghulu hamba tu atas mengkahwinkan dia, mengkahwinkan penghulu tadi, mengkahwinkan dia, mengkahwinkan hamba. Noktah. Habis. Jadi masalah seterusnya ialah seperti mana penghulu tidak boleh memaksa hamba menikah, begitu juga tidak boleh hamba memaksa penghulu menikahkan dia. Sebab perlu kepada izin. Jadi kalau kalau penghulu tak izin, tak boleh. Tidak boleh paksa penghulu tersebut untuk menikahkan dia, tak boleh. Jadi masalah sat lagi. Dalam Kashfun Niqab panjang tu. Dia panjang dalam bab ni sampai muka surat, masya-Allah 2 kelas agamanya. Sampai muka surat 208. Satu ni hari ni. Tu Kashfun Niqab kita, hukum hamba lelaki selain mukatab dan muba'ab memaksa penghulunya untuk menikahkannya. Lain Sehari dia akan sebutlah mukatab paksa penghulu macam mana, muba'ab paksa penghulu macam mana. Jadi sekarang ni dikata selain daripada mukatab, selain daripada muba'ab, boleh ke tak dia mengerasi ataupun dia memaksa tuan penghulu dia, boleh ke tak? Maka dia kata musannif tiada harus sampai habis tu. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menerangkan dalam An-Najmul Wahash fi Syarh al-Minhaj bahawa jikalau seorang hamba lelaki meminta untuk bernikah, maka adakah wajib atas penghulunya mengkabulkan permintaannya ataupun tidak? Itlaq hamba lelaki sini, lelaki apa? Selain mukatab, selain muba'ab.
Jadi boleh ke tak? Khilaf. Syekh Daud kata apa tadi? Tak boleh. Ni hakikat dia ada khilaf. Maka berlaku khilaf, berlaku perbezaan pandangan ulama dalam masalah ini. Pandangan pertama, pandangan yang asah. Tidak wajib atas penghulu mengkabulkan permintaan hamba lelakinya untuk bernikah dengan orang lain. Ini pandangan Syekh, disebutkan dalam Syekh Daud Al-Fatani. Mana tak harus hamba memaksa penghulu menikah. Mana tak wajiblah penghulu tu terima. Tu sama. Terbalik itu ya. Tu pandangan asah. Pandangan asah lah kalau kita banding dengan muqabil asah, pandangan asah mu'tamad lah. Pandangan ini juga disebutkan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah dan Imam Malik rahimahullah. Bila sebut Imam Abu Hanifah, Imam Malik tak mesti mazhab dia begitu. Macam Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i rahimahullah dengan mazhab Syafi'iyah lain. Jadi tak semestinya Imam Syafi'i sebut A, mazhab Syafi'i pun A, belum tentu. Jadi tak betul lah orang kata kalau mazhab Syafi'i ni tak ikut Imam Syafi'i. Tak betul cara sebut tu. Imam mazhab Syafi'i pun tak ikut Imam Syafi'i. Bukan gitu. Dia tak faham mazhab tu lagu mana. Proses pendalilan lagu mana. Tahzib, muhadzab, tahrir, tangkih itu. Macam mana dia sucikan setiap perkataan Imam Syafi'i, dia tapih-tapih sampai jadi kitab yang paling mu'tamad. Tu dia tak faham gitu. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Mughnil Muhtaj ila ma'rifati ma'ani al-fadhil minhaj, bahawa hal ini berlaku kerana jikalau perlu dan wajib menunaikan permintaan hamba lelakinya untuk bernikah dengan orang lain, maka ia mengganggu tujuan sebenar pemilikan hamba dan segala faedahnya, faedah pemilikan hamba. Kerana pemilikan hamba, bila kita kata milik, dia tidak boleh paksa, dia tidak boleh benda yang dimiliki itu memaksa dia, menekan dia, tak boleh. Jadi antara faedah milik sesuatu, kita yang kontrol dia, bukan dia kontrol kita. Tu. Kalau kita milik kereta, takkan kereta bawa kita, kita lah bawa kereta. Tu. Mana boleh kita duduk saja, kereta jalan sendiri tak tahu ke mana. Tak boleh. Tu illah dia. Illah dia situ. Pandangan kedua, pandangan yang sahih. Bila muqabil asah sama dengan sahih. Mana dalil ada dua-dua, cuma dalil yang kuat pandangan asah. Dalil pandangan sahih kuat juga tapi tak sekuat asah. Gitu. Wajib penghulu mengkabulkan permintaan hamba lelakinya untuk bernikah dengan perempuan lain. Dia kata wajib. Pandangan ini turut dipelopori oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Tadi Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah. Pandangan kedua ni sama juga dengan Imam Ahmad. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan bahawa perkara ini berlaku kerana kadang-kadang akan membawa hamba lelaki tersebut ke jalan yang haram dan maksiat jikalau ditegah untuk menikahkan hamba dengan orang perempuan lain. Ini illah dia. Jadi illah berbeza, hukum berbeza. Sebab tu penting illah-illah dalam fiqh supaya kita tahu natijah hukum lagu mana. Kadang-kadang illah dia berdasarkan hadis, kadang-kadang berdasarkan Quran, kadang-kadang berdasarkan illah yang lain yang kita sabit dari Quran hadis juga. Iaitu Quran hadis melarang seseorang itu melakukan zina. Jadi sekarang ni pandangan kedua memandang kalau dia tu tak mengkabulkan permintaan hamba, dia boleh jadi maksiat lagi. Maka dari situ wajib sebab mencegah maksiat itu wajib. Menurut pandangan B lah, pandangan yang bukan mu'tamad tapi pandangan sahih. Bagaimana pernikahan hamba lelaki jikalau penghulu tidak mengizinkannya? Macam mana? Sekarang ni kita kata wajib penghulu berikan izin, mengkabulkan pernikahan. Jadi menurut pandangan B ni pula, kalaulah andai kata penghulu tak beri, macam mana hamba tu nak menikah? Jadi dia kata Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menerangkan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa menurut pandangan B, maka diserahkan urusan pernikahan hamba lelaki tersebut kepada sultan. Serah pada sultan lah, waliul amr. Apabila hamba lelakinya meminta kepada penghulunya untuk menikahkannya, hal keadaan penghulunya tidak membenarkannya dan tidak mengizinkannya, sultan lah, sultan ataupun naib sultan ataupun qadhi. Itulah siasat tu. Perkara ini berlaku seperti mana wali bagi seorang perempuan yang mencegah orang yang berada di bawah hak kewaliannya untuk bernikah. Hak tu jilid 2 dulu.
Yang mana dia minta izin kepada wali dia untuk menikah, wali dia tak mau nikahkan, maka pergi kepada qadhi. Qadhi pun paksa wali dia untuk menikahkan, tak boleh sudah, maka qadhi tu yang akan menikahkan dia. Begitu Maka sultan akan memaksa penghulu bagi hamba lelaki tersebut mengizinkannya untuk bernikah. Sama prosedur dia. Jikalau masih enggan untuk mengizinkan hamba lelaki bernikah, maka sultan itu sendiri yang akan menikahkan hamba lelaki tersebut dengan seorang perempuan yang lain. Itu prosedur dia sama macam perempuan yang tidak diberi izin oleh ayah atau wali dia untuk menikah. Hamba lelaki tidak takut berlaku maksiat, meminta dan memaksa penghulunya untuk menikahkannya. Jadi sekarang ni topik baru, iaitu penghulu hamba lelaki nak menikah, tapi kalau dia tak menikah pun dia tak takut berlaku zina, dan dia paksa penghulu dia untuk nikahkan dia. Boleh ke tak? Tu Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Al-Fadhil Minhaj bahawa perbezaan pandangan yang berlaku pada perbahasan di atas itu berdasarkan hamba lelaki yang ditakuti berlakunya maksiat dan perzinaan. Dia kata apa tadi? Perbezaan pandangan yang berlaku tadi di atas mana tadi berdasarkan hamba lelaki yang ditakuti berlakunya maksiat dan perzinaan. Okey. Sekarang ni yang kata khilaf tadi tu, yang kata perlu izin boleh ke tak dia paksa penghulu ataupun tidak? Jawapannya tak boleh. Pandangan mu'tamad tak boleh. Itu pada perbahasan apa? Mahalul khilaf tu. Perbahasan kalau dia takut zina. Jadi pandangan mu'tamad, meskipun takut zina, penghulu dia tidak wajib beri izin. Dah kalau penghulu tak beri, tu sultan bagi kahwin. Jadi sekarang ni dia kata, dah kalau tidak takut berlaku maksiat lagu mana? Ni dia kata. Adapun hamba lelaki yang tidak takut sama sekali, takut berlakunya, takut ulang yang kali tu, takut kedua tu pula. Adapun hamba lelaki yang tidak takut sama sekali berlakunya maksiat, maka tiada perselisihan pandangan ulama bahawa hamba lelaki tersebut tidak berhak memaksa penghulunya untuk menikahkannya. Situ. Jadi ilah yang kedua tadi pada pandangan yang sebelah muka surat 180 tu sebab cegah maksiat daripada zina. Ilah yang pertama, ilah bagi pandangan pertama pula, dia melihat kepada sudut milik penghulu tu sendiri. Penghulu tu ada hak milik ke atas hamba. Mana boleh benda yang dimiliki itu mengerasi atau memaksa benda yang milik orang yang milik, tak boleh. Dari sudut tu pandangan mu'tamad dia tilik dari sudut tu. Tu bagi hamba yang takut zina dah tu. Lepas tu kalau penghulu tak bagi, pergi ke sultan ataupun qadhi. Maka penyelesaian dia akan paksa penghulu tu untuk mengizinkannya. Kalau dah izin, nikah. Kalau tak izin juga, sultan ataupun naik sultan ataupun qadhi yang akan menikahkan dia. Tu mudah ya. Seterusnya hamba lelaki yang mushtarak. Mushtarak mushtarak apa dok main mushtarak lafzi, mushtarak manawi, habis cerita ni. Tak ingat dah nama-nama hamba ni banyak sangat. Kejap search. Dia ada hamba mudabbar lah, hamba mushtarak lah, macam-macam. Nampak sama tapi tak serupa. Tu hamba mushtarak ni hamba yang dua tuan masa ni. Hamba mushtarak. Tu hamba mushtarak. Betul lah. Tulis dah. Tulis dah. Hamba lelaki yang mushtarak, bolehkah dua penghulu? Dia kongsi penghulu. Jadi maknanya hamba mushtarak itu mana hamba yang ada dua penghulu. Seorang merdeka, seorang tak merdeka, dia panggil hamba muba'ab. Begitu tak ingat pula. Bolehkah dua penghulu memaksa diri lelaki yang mushtarak tu, hamba lelaki mushtarak tu bernikah dengan perempuan lain? Okey. Tadi hak isu seorang hamba, seorang penghulu. Sekarang ni ada dua penghulu, satu hamba. Satu hamba tu dimiliki dua tuan. Boleh tak dua-dua ni paksa dia nikah? Sama bahasa. Cuma ubah sikit je. Tadi satu penghulu, satu hamba. Dua penghulu, satu hamba. Maka khilaf juga. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu ta'ala telah menerangkan dalam Mughnil Muhtaj
ila ma'rifati ma'ani al-fadhil minhaj, bahawa jikalau dua orang penghulu memaksa seorang hamba lelaki yang mushtarak, iaitu yang ada dua tuan, untuk bernikah, maka berlaku perselisihan pandangan ulama seperti mana perbahasan yang lepas. Yang lepas pun kalau ikut malah tulis dah, kita tulis lagi. Pandangan azhar tidak diharuskan bagi penghulu untuk memaksa hambanya bernikah dengan orang lain. Hak tadi ya, sama ya. Syekh Ad-Damiri rahimahullah dan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah telah menyebutkan, telah menyebutkan bahawa hal ini berlaku kerana hamba lelaki tersebut memiliki hak untuk membatalkan pernikahan tersebut melalui talak dan perceraian. Jadi hamba masih ada hak milik untuk bercerai, bukan milik penghulu. Oleh itu, bagaimana penghulu boleh memaksa ke atas seseorang yang memiliki hak untuk membatalkan pernikahannya melalui perceraian, sedangkan penghulu tersebut tidak memiliki manfaat buduknya. Apa buduk? Farasnya si hamba lelaki. Hak tu minggu lepas dah kita bahas. Ilah dia sama saja. Penghulu tidak memiliki hamba perlaki punya farah. Beza dengan perempuan. Penghulu tadi memiliki hamba perempuan punya farah, sebab tu boleh setubuh. Kalau lelaki tak boleh setubuh. Mana boleh, aku berhajat pada isteri, tak ada isteri, aku setubuh kot dubuh. Tak boleh itu. Tidak ada hak. Ini merupakan pandangan qaul jadid Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bahkan pandangan ini juga disebutkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Jadi pandangan mu'tamad tak boleh juga, sama, cuma ilah sikit beza. Ini pandangan qadim mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Pandangan qadim, pandangan jadid. Pandangan qadim ini biasanya, bukan biasa, pandangan qadim itu ketika mana murid dia ialah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, Imam Ahmad ibnu Hanbal. Bila dia pergi ke Mesir, barulah dia tukar pandangan jadi qaul jadid, kerana dia dapat memahami dalil tersebut dengan lebih mendalam, lebih detail, menyebabkan terhasilnya hukum baru. Terhasilnya hukum baru. Itu biasalah. Sama macam Imam Nawawi. Imam Nawawi tulis kitab Rawdatul Talibin, tulis kitab Minhajul Talibin, tulis kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Jadi disusun pula hak mana kitab Imam Nawawi kalau bercanggah ni, mana hak muktamad. Yang muktamad kitab At-Tahqiq, kemudian Al-Majmu' Syarah Muhadzab, kemudian Rawdatul Talibin, kemudian Minhajul Talibin, kemudian Syarah Sahih Muslim. Contoh. Jadi Imam Nawawi sendiri pun berubah ijtihad, berubah dia punya pandangan berdasarkan pahaman dalil yang berubah. Tu Imam Nawawi, sama juga ulama lain. Maka pandangan kedua ni harus bagi penghulu memaksa hambanya untuk bernikah atas jalan ikrah, atas jalan paksaan. Boleh, harus. Hal ini berlaku kerana hamba lelaki tersebut dimiliki, mamlukun, dimiliki, maka boleh paksa lah. Macam kita paksa kereta jalan sebab kita start enjin, gitu kan. Maka hamba lelaki tersebut sama statusnya seperti hamba perempuan, sama. Iaitu apa? Yang hamba perempuan pun kita boleh nikahkan orang lain, hamba lelaki pun boleh. Ini status apa ni? Hamba mushtarak yang ada dua penghulu. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah telah menjelaskan dalam Mughni bahawa pandangan ini berlaku seperti mana memaksa hamba perempuan bernikah dari sudut kebolehan dan keharusan ijbar. Seperti mana penghulu memaksa hamba perempuan bernikah kerana ada hak ijbar, boleh juga dia memaksa hamba lelaki. Ini pandangan kedua yang bukan mu'tamad. Pandangan mu'tamad tidak boleh kerana penghulu tidak mempunyai hak untuk tolak isteri bagi hamba. Hamba lelaki yang mushtarak, dua tuan memaksa dua penghulunya menikahkannya. Terbalik ya. Ambil tadi ya. Cuma ni dua tuan. Wajibkah ditunaikan permintaannya? Khilaf juga. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu taala telah menerangkan dalam Mughnil Muhtaj ila ma'rifati ma'ani al-fadhil minhaj bahawa jikalau hamba lelaki yang mushtarak memaksa dua penghulunya untuk menikahkannya, maka berlaku perselisihan pandangan ulama sama ada penghulu tersebut perlu menunaikan permintaannya ataupun sebaliknya. Khilaf. Pandangan pertama, pandangan yang asah,
Tidak wajib atas penghulu mengkabulkan permintaan hamba lelakinya untuk bernikah dengan orang lain. Sama pandangan muktamad sama lebih kurang berlaku. Tak wajib penghulu dua orang tu mengkabulkan permintaan dia. Tak wajib. Pandangan ini juga disebutkan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah dan Imam Malik rahimahullah. Sama macam tadi. Sama sebenarnya. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu taala telah menjelaskan Syekh Muhammad Al-Khatib telah menyatakan dalam Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Al-Fadhil Minhaj bahawa hal ini berlaku kerana jikalau perlu dan wajib menunaikan permintaan hamba lelakinya untuk bernikah dengan orang lain, maka ia mengganggu tujuan sebenar pemilikan hamba dan segala faedah pemilikan hamba. Kerana orang yang milik ni tidak boleh memaksa benda yang milik. Orang yang dimiliki, mamluk, iaitu hamba, tidak boleh memaksa orang yang memilikinya, iaitu penghulu, untuk mengikuti perintah mamluk. Tak boleh. Seperti mana kita duduk dalam kereta, tak mestinya duduk jalan. Duduk dalam kereta tak semestinya kereta tu mesti berjalan. Jadi kita yang menjalankan dia. Kita yang suruh dia jalan, baru jalan. Dia tidak boleh jalan tanpa arahan kita. Tu pandangan pertama, pandangan asah, pandangan mu'tamad. Pandangan kedua, pandangan yang sahih ataupun muqabilul asah. Wajib penghulu mengkabulkan permintaan hamba lelakinya untuk bernikah dengan perempuan lain. Wajib juga. Pandangan ini turut dipelopori oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, macam tadi juga. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah telah menyebutkan bahawa perkara ini berlaku kerana kadang-kadang akan membawa hamba lelaki tersebut ke jalan yang haram dan maksiat jikalau ditegah untuk menikahkan hamba tadi dengan orang perempuan lain. Illah dia sama saja dengan masalah sebelah tadi. Pandangan pertama, nisbah tilik kepada mamluk, hamba tidak boleh memaksa tuan. Ilah yang kedua, nisbah lihat kepada kalaulah dia tak kahwin, dia akan jatuh maksiat. Ilah yang berbeza, maka mengeluarkan hukum yang juga berbeza. Penghulu pertama mengizinkan hamba lelaki yang mushtarak bernikah, dan penghulu kedua sebaliknya. Pulak dah. Sekarang ni hamba mushtarak, hamba yang mempunyai dua tuan. Seorang mengizinkan, seorang tak mengizinkan. Boleh ke tak dia nikah? Maka kata dia, Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Al-Fadhil Minhaj bahawa jikalau hamba lelaki yang mushtarak, yang ada dua tuan, memaksa dua orang penghulunya untuk menikahkannya, dan penghulu pertama mengizinkannya sedangkan penghulu kedua tidak mengizinkannya, maka tidak boleh hamba lelaki yang mushtarak tersebut melaksanakan pernikahan. Tak boleh juga. Dia mesti dapat izin dua-dua. Tidak boleh salah satu. Hak ni kalau ikutkan dia sama dengan apa? Sama dengan wali wali yang bukan akrab, wali ab'ad yang dulu kita sebut adik-beradik dia pakat jadi wali belaka. Kena ada izin belaka. Tu jilid dua dulu tu. Kalau tak izin salah seorang jadi apa? Ada tu. Tu perbahasan orang perempuan biasalah, bukan penghulu, bukan hamba. Hukum hamba lelaki mukatab. Mukatab dia hamba lelaki yang ditaklikkan merdeka dengan syarat dia bayar sekian-sekian pada setiap bulan. Saya bebaskan kamu dengan syarat kamu bayar setiap bulan RM20 dalam tempoh 4 bulan. RM20 setiap bulan, RM20 baru bebas. Tu mukatab. Dia pula memaksa penghulunya untuk menikahkannya. Hak tadi itu bukan mukatab. Tadi kita dah buat dasar topik selain mukatab, selain muba'ad. Hak ni kita nak bahas mukatab pula. Maka Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Mughni bahawa tidak boleh hamba lelaki yang berstatus mukatab dan baligh memaksa penghulunya untuk menikahkannya apabila dia memintanya. Samalah. Macam seolah-olah macam kita tak ada faedah pula buat membezakan antara mukatab dengan tidak mukatab. Ada faedah dia. Sebab hamba yang biasa tak setara dengan hamba yang bukan mukatab, yang hamba yang mukatab tidak setara dengan hamba yang bukan mukatab. Hamba yang semata-mata hamba dia panggil riqun dalam bahasa Arab, tu lagi rendah lah. Betul-betul hamba, tak ada kaitan dengan merdeka. Kalau hamba muba'ad dia kaitan dengan merdeka, sebab penghulu dia separuh dia memerdekakan dia. Hamba mukatab ditaklikkan ataupun
diakad janjikan untuk memerdekakan dia dengan tempoh bayaran tertentu. Hamba mudabbar pula ditaklikkan, kalau aku mati mu akan merdeka. Bila aku mati mu akan merdeka. Tu hamba mudabbar. Jadi semua taklik kan merdeka berlaku, kecuali hamba yang betul-betul hamba. Tu. Bukan itu sahaja, bahkan penghulunya juga tidak wajib menunaikan permintaannya untuk dikahwinkan dengan seseorang. Jadi tidak boleh hamba mukatab memaksa dia, dan tidak wajib penghulu menerimanya. Sama je lah macam tadi. Hukum hamba lelaki muba'ad, memaksa penghulunya untuk menikahkannya. Sama sahaja. Saya tak payah baca lah, sama sebiji. Tukar muba'ad tak payah baca. Sama ya. Hukum hamba lelaki yang ditaklikkan merdeka dengan sesuatu. Ditaklikkan mereka, mana hamba yang mu'allaqah. Hamba yang ditaklikkan dengan sesuatu. Contohnya, kalau mu keluar rumah aku merdekakan mu, taklik kan? Macam taklik tolak kan? Mu keluar rumah aku tolak kamu. Tolak. Bila dia keluar rumah tolak dulu. Maka hal ni dia kata Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Hak ni pun sama, tak payah baca. Sama saja, iaitu tidak boleh dia tu paksa hamba dia, paksa penghulu dia, dan penghulu dia pun tak wajib terima. Tak payah baca, sama saja. Dalam kitab Syekh Khatib ni makna dia buat satu ayat ya, tapi kita pecahkan jadi satu topik yang berbeza supaya nampak jelas lah. Hukum penghulu memaksa hamba perempuannya untuk bernikah. Tadi duk hamba lelaki, sekarang hamba perempuan pula. Boleh ke tak dia paksa hamba perempuan bernikah? Imam Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menerangkan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa harus bagi penghulu memaksa hamba perempuannya untuk bernikah dengan apa-apa jua sifat hamba perempuan tersebut. Apa maksud apa-apa jua? Dia buat ta'mim, sama ada hamba perempuan tersebut belum baligh atau sudah baligh, dara ataupun janda, berakal ataupun gila, diridai oleh hamba perempuan ataupun dibenci olehnya. Secara mutlak boleh, tak ada masalah. Beza dengan hamba lelaki, tafsir dia cukup banyak. Namun begitu, Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah telah menjelaskan dalam Mughnil Muhtaj ila ma'rifati ma'ani al-fadhil minhaj bahawa perkara ini hanya tertakluk kepada hamba perempuan yang selain status mukatab dan muba'ad. Gitu. Mana sekali kita akan bahas pula lah mukatab dengan muba'ad tu. Mana hamba rekod biasa, sama ada dia dara ataupun janda, berakal ataupun gila. Janda pun boleh paksa juga. Beza dengan orang yang tidak hamba, orang merdeka. Hal ini berlaku kerana penghulu tersebut memiliki budu', iaitu farash hamba perempuan tersebut. Dia kan boleh setubuh dengan dia. Jadi dia boleh saja memaksa dia nikah siapa-siapa pun, sebab dia yang memiliki farah tersebut. Boleh dia nak pilih dia sendiri punya kemaluan masuk ke dalam farah hamba tersebut dengan tidak menikahkan dia dengan orang lain, ataupun dia mengizinkan ataupun dia memberikan peluang kepada zakar orang lain untuk masuk kepada zakat farah hamba perempuan dia dengan cara bernikah. Tu hak milik budu'. Al-aslu fil bud'i at-tahrim. Asal pada budu' iaitu farah itu haram, melainkan akad. Oleh itu hamba perempuan tersebut berbeza dengan hamba lelaki pada masalah pemaksaan nikah oleh penghulu mereka berdua laki dan perempuan. Habis. Hukum penghulu menikahkan hamba perempuannya dengan lelaki yang rendah martabat keturunannya. Jadi hamba perempuan ni tinggi sikit martabat keturunan dia. Contohlah kita kata dia tu orang Quraisy. Tinggilah sikit. Dia nak nikahkan dengan hamba lelaki yang bukan Quraisy. Boleh ke tak? Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Mughnil Muhtaj ila ma'rifati ma'ani al-fadhil minhaj bahawa dibolehkan kepada penghulu untuk menikahkan hamba perempuannya dengan hamba lelaki yang rendah martabat keturunannya, meskipun bapa bagi hamba perempuan tersebut seorang yang berketurunan Quraisy sekalipun, seperti mana telah dibahaskan. Dia beza dengan sekarang ni wali bagi seorang perempuan merdeka, penghulu bagi hamba lelaki, hamba perempuan bagi penghulu tu. Dua-dua ni ada hak ijbar. Dua-dua ni sama dari sudut ada hak ijbar.
Cuma bezanya ialah wali bagi anak perempuannya yang merdeka tidak boleh dia nikahkan dengan orang yang tidak sekufu dengan dia. Yang tidak sekufu dengan dia. Antara sekufunya keturunan. Jadi kalau bagi wali yang biasa, bagi anak yang merdeka, dia tidak boleh. Kalau dia tu keturunan Quraisy, dia tidak boleh nikahkan dengan selain keturunan Quraisy kerana tidak sekufu. Beza dengan ijbar hamba. Ijbar hamba, kalau hamba perempuan tersebut dia nak ijbar, dia nak paksa nikah, boleh secara mutlak. Sama ada dia itu rendah keturunan ataupun tidak. Tu. Perkara ini berlaku kerana tidak sabit sama sekali nasab dan keturunan bagi hamba perempuan, iaitu tidak sabit nasab nisbah sekufu. Sekufu tak ada bagi hamba perempuan, nisbah nasab ada. Hukum penghulu menikahkan hamba perempuannya dengan lelaki yang berpenyakit juzam. Juzam ni penyakit kulit, luruh daging. Bukan penyakit kulit, luruh daging. Tu juzam. Beza dengan baras. Baras ni putih, kulit-kulit putih tu. Hak juzam ni luruh daging. Dia ada hospital yang khusus. Ni boleh jangkit lah juzam ni. Sebab tu dia ada hospital yang khusus. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa tidak harus dan tidak dibolehkan ke atas penghulu untuk menikahkan hamba perempuannya dengan seorang lelaki yang berpenyakit juzam tanpa mendapat keizinan daripada hamba perempuan tersebut. Dari sudut ni tak boleh. Dari sudut keturunan rendah boleh. Dari sudut penyakit juzam tak boleh. Mana ada tafsir lah. Ada tafsilan. Kalau yang untuk wali bagi anak perempuan yang merdeka, keturunan rendah pun tak sekufu, tak boleh. Penyakit pun tak boleh juga. Sebab apa? Sebab tidak sekufu. Beza dengan hamba, dia ada tafsir sikit. Nisbah keturunan tak ada masalah. Nisbah penyakit kena minta izin. Kena ada izin ataupun redha hamba perempuan tersebut. Hukum penghulu menikahkan hamba perempuannya dengan lelaki yang berpenyakit sopok. Tak payah baca, sama saja. Hukum penghulu menikahkan hamba perempuannya dengan lelaki yang gila. Tak payah baca, sama saja. Jadi 3. Menikahkan hamba perempuan dengan penyakit juzam, penyakit sopok. Sopok ni putih kulit-kulit. Dengan lelaki yang gila, perlu minta izin hamba perempuan. Tak boleh nikah sebarangan. Kemudian hukum penghulu memaksa hamba perempuannya yang berstatus mukatab. Ni maksud mukatab pula. Tadi hak biasa, ni mukatab pula. Boleh ke tak penghulu memaksa hamba perempuannya yang berstatus mukatab untuk bernikah? Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala dalam kitab An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj, dan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah dalam Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Al-Fadhil Minhaj telah menerangkan bahawa tidak boleh penghulu memaksa hamba perempuannya yang berstatus mukatab bernikah dengan lelaki lain. Tak boleh. Dia beza sikit dengan hamba lelaki. Hamba lelaki mutlaqan tak boleh. Seolah-olah mutlaqan tak boleh. Hamba perempuan kalau hamba biasa boleh. Secara mutlak boleh. Tetapi kalau mukatab tak boleh. Gitu pula Perkara ini berlaku seperti mana penghulu tidak boleh memaksa hamba lelakinya yang juga berstatus mukatab bernikah dengan perempuan lain. Dia kias situ. Dalam bab mukatab dia sama macam hamba lelaki. Tapi dalam bab hamba biasa tak sama. Hukum penghulu memaksa hamba perempuannya yang berstatus muba'ab untuk bernikah. Dia pun sama macam lelaki muba'ab. Tengok dia kata Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala dalam kitab An-Najmul Wahash fi Syarh Minhaj, dan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah dalam Mughni telah menjelaskan bahawa tidak boleh penghulu memaksa hamba perempuannya yang berstatus muba'ab bernikah dengan lelaki lain. Perkara ini berlaku seperti mana penghulu tidak boleh memaksa hamba lelakinya yang juga berstatus muba'ab bernikah dengan perempuan lain. Mana? Mukatab dengan muba'ab sama dengan lelaki. Senang Hukum hamba muba'ab memaksa hamba perempuannya bernikah. Hukum hamba muba'ab memaksa hamba perempuannya bernikah. Dahsyat ni. Sekarang ni hamba muba'ab ni dia apa? Hamba muba'ab ni dia ada 2 tuan, separuh merdeka, separuh hamba.
Jadi hamba muba'ad ni dia boleh memiliki hamba nisbah dia merdeka. Allah lagi cabang ni. Koh cabang ni. Ni mana hamba muba'ad ada hamba lagi. Hamba tu milik hamba muba'ad nisbah dia tu merdeka. Hamba muba'ad kan status dia sekarang ni dia merdeka, dalam masa yang sama dia hamba. Mana dia ada satu tuan yang tak merdekakan dia lagi dan satu tuan yang memerdekakan dia. Jadi bila dia hamba muba'ad, dia berhak untuk milik hamba sebab dia ada status merdeka separuh. Maka sekarang ni yang hamba bagi hamba muba'ad nak nikah. Bukan. Hamba muba'ad ni nak memaksakan hambanya yang perempuan ni bernikah. Boleh ke tak? Situ. Syekh Ad-Damili rahimahullah dalam kitab An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj, dan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah dalam Mughnil Muhtaj telah menerangkan bahawa hamba muba'ad yang memiliki hamba perempuan tidak boleh memaksakan hamba perempuan tersebut bernikah dengan lelaki lain. Tak boleh juga. Tak boleh juga. Hal ini berlaku kerana melangsungkan akad pernikahan hamba perempuannya secara langsung daripada hamba muba'ad itu sendiri ditegah oleh syarak. Tak boleh. Hamba muba'ad tidak boleh menikahkan hambanya yang lain. Tak boleh. Ditegah oleh syarak. Hamba tak boleh akad nikah. Tertegahnya hamba muba'ad tersebut melaksanakan pernikahan hamba perempuannya secara langsung daripada hamba muba'ad adalah kerana hamba muba'ad tersebut tiada sama sekali hak kewalian ke atasnya, ke atas hamba perempuan bagi hamba muba'ad. Dia tak ada hak. Dia tidak ada hak kewalian, tak ada. Tapi dia miliklah hamba tu, tapi tidak ada hak kewalian macam penghulu tu. Tu selama mana hamba muba'ad tersebut belum sempurna status merdekanya, qaid pula. Jadi makna kalau dia dah mu'tiq, dia dah mu'taq, dia dah bebas seluruhnya, tuan dia sudah membebaskan keseluruhannya, barulah dia boleh nikahkan dia sebab dia ada hak kewalian. Tapi dia masih hamba dan dia memiliki hamba yang lain, dia tidak ada hak kewalian. Maka apabila tertegahnya hamba muba'ad tersebut melaksanakan pernikahan hamba perempuannya secara langsung, maka diri hamba muba'ad tu tertegah juga hak hamba muba'ad untuk mewakilkan orang lain menikahkan hamba perempuannya, hamba perempuan bagi hamba muba'ad. Jadi makna dia sendiri tidak boleh akadkan nikah dan dia sendiri tidak boleh mewakilkan orang lain untuk akadkan nikah, menikahkan hamba perempuannya. Tak boleh. Beza dengan penghulu. Hamba perempuan meminta izin penghulunya untuk menikahkannya. Wajibkah menunaikan oleh penghulu? Lebih kurang tadi. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Minhajul Talibin wa Umdatul Muftin bahawa apabila hamba perempuan bagi seorang penghulu, hamba perempuan bagi seorang penghulu meminta penghulunya untuk menikahkannya, maka tidak diwajibkan atas penghulu tersebut menikahkan hamba perempuannya, sama macam hamba lelaki sebiji. Syekh Ad-Damili rahimahullah telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa perkara ini berlaku kerana penghulu tersebut akan terluput kenikmatan istimta' bersama hamba perempuannya. Dia ilah beza. Kalau penghulu tak boleh paksa hamba lelaki. Sebab apa? Sebab hamba lelaki dia tidak memiliki buduk. Hamba perempuan pun dia tidak boleh, dia tidak wajib memaksa, dia tidak wajib membenarkan, dia tidak wajib untuk mengizinkan penghulu perempuan dia bernikah kalau dia minta izin. Kerana apa? Kerana penghulu ada hak istimta' ke atas buduk dia. Jadi dua hukum sama, ilah berbeza. Tu Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, tapi yang hamba lelaki tu tidak dari sudut tidak boleh memaksa, tidak boleh memaksa hamba lelaki bernikah. Tidak boleh memaksa hamba lelaki bernikah kerana dia tidak memiliki buduknya. Yang ni pula boleh tidak wajib mengizinkan dia bernikah kerana dia memiliki buduknya. Beza situ. Dia ada hak istimta', hak bersedak-sedak dengan farah, iaitu subuh lah. Penghulu merupakan mahram bagi hamba perempuan. Pula dah. Wajibkah menunaikan permintaan hambanya untuk bernikah? Sekarang ni hak tadi tu tak ada hubungan mahram. Hak ni ada hubungan mahram pula. Pelik ni. Dia penghulu. Dia penghulu bagi perempuan tu. Perempuan tu hamba, penghulu tu
penghulu dia tu dengan hamba perempuan tu ada hubungan mahram. Oh, pelik kan? Oh, boleh berlaku lah. Boleh berlaku lah. Tu kena mengaji sikit lah dalam bab hamba belakang sekali. Jadi ada khilaf, wajib ke tak menunaikan permintaan. Berlaku perselisihan pandangan ulama terhadap masalah kewajipan ke atas penghulu untuk menunaikan permintaan bernikah daripada hamba perempuannya, hal keadaan hamba perempuan tersebut merupakan mahramnya. Sama ada sabit mahram secara keturunan, beranak daripada rahim yang sama, atau susuan, ataupun persemedaan, yakni pernikahan. Ada hubungan antara mertua menantu ke, anda tahu? Imam Nawawi rahimahullah telah menyatakan dalam Minhajul Talibin wa 'Umdatul Muftin bahawa jikalau hamba perempuan tersebut merupakan mahram bagi penghulunya, maka wajib penghulunya yang merupakan mahramnya tersebut menikahkan hamba perempuan itu apabila diri hamba tu meminta untuk menikahkan hamba. Oh, nisbah dia penghulu mahram kena wajib pula tunaikan. Hak tadi penghulu dengan hamba perempuan yang ajnabi. Hak tu tak wajib, hak ni wajib. Syekh Ad-Damiri rahimahullah telah menerangkan dalam An-Najmul Wahash bahawa perkara ini berlaku kerana, ni illah dia, tidak berlaku kemungkinan dan kebarangkalian untuk hamba perempuan tersebut menunaikan syahwatnya bersama penghulunya yang merupakan mahramnya sendiri. Oh, situ situ. Jadi sekarang ni ada dua kes. Penghulu hamba perempuan meminta kepada penghulunya yang bukan mahram untuk nikah. Wajib tak dia tunaikan? Tak wajib. Sebab apa? Sebab dia boleh setubuh dengan penghulu tu. Penghulu tu bukan mahram, dia ajnabi. Dia ajnabi. Dan penghulu tu ada hak budu', hak istimta' pada farah dia. Beza kalau penghulu tu mahram dengan hamba perempuan, maka hak tu wajib izinkan kerana dia tidak setubuh dengan penghulu dia, sebab penghulu dia mahram dia. Situ. Oleh itu seyogianya penghulu itu melakukan i'faf. I'faf ni muka surat nanti akan datang selepas perbahasan suami, muka surat 103. Lepas pada ni ada perbahasan i'faf. I'faf dalam kitab kita ni dia bahas berkaitan dengan anak perlu mengizinkan mak dia menikah. Kalau kematian pasangan dia, kalau mak dia nak menikah, maka kita kalau ada kemampuan untuk menikahkan mak kita wajib buat. Jangan sekat pula. Ni tambah-tambah kalau contohlah kat keluarga kita tu mak kita mati contoh. Mak kita meninggal. Jadi ayah ni dah kelenyar dah. Dah tak ada orang dah. Nak setubuh dengan siapa ni, nak kaburkan anak, malu. Jadi dia minta izin ke anak tu nak nikah ni. Anak dia tak bagi. Bahaya. Janganlah kita ambil kaedah ini sebab seperti mana kita tak boleh terima poligami, begitu juga kami tak terima pak kami nak nikah lain. Jangan gitu. Tu ada hak i'faf, tapi hak i'faf tu mengkahwinkan bapa lah. Kita guna harta kita sendiri bayar mas kahwin untuk menikahkan pak kita dengan ibu tiri lain. Tu nanti akan datang. Sini dia panggil i'faf. I'faf ni asalnya menjaga diri daripada zina. Tu i'faf. Menjaga kesucian diri daripada berlaku maksiat farah, iaitu zina. Itu i'faf. Jadi dia melakukan i'faf, jadi menjaga seseorang daripada berlaku zina. Jadi seyogianya penghulunya itu melakukan i'faf. Bila i'faf, menjagakan diri daripada berzina dengan menikahkan dia. Kepada hamba perempuannya itu dengan menunaikan permintaan nikah hamba perempuan yang mahram tadi. Namun begitu hukum ini hanya berlaku jika status mahramnya ialah mahram mu'abbad. Pula. Manakala mahram yang bukan mu'abbad dia panggil mahram mu'aqqad. Mahram yang mu'aqqad boleh setubuh lah sebab dia ajnabi. Bukan. Dia boleh setubuh selepas dia tidak ada status mahram. Dia gini, mahram mu'aqqad gini. Apa tu? Bukan. Mahram mu'aqqad ni, mahram mu'aqqad ni tak mahram lah. Gini, mahram mu'aqqad ni contoh gini. Kita menikah dengan seorang perempuan, dia ada kakak, dia ada adik. Jadi adik dengan kakak tu bukan mahram kita, tapi dia panggil mahram mu'aqqad. Mahram mu'aqqad ni mahram sementara. Sebab kita tidak boleh bernikah dengan kakak dengan adik dia, tak boleh.
Tak boleh menghimpunkan adik-beradik. Oh, itu senang. Contoh kita kenal seorang tu, ada 3 adik-beradik kembar. Kita nikah dengan 3-3 sekali, tak boleh. Tu adik-beradik yang sama tak boleh. Nak menikah dengan adik-beradik nombor 2, kena mati yang kita kahwin tu dulu. Tu kita pun nikah hak kedua. Hak nikah hak kedua tak boleh nikah hak ketiga, malaikat mati hak kedua. Baru boleh nikah hak 3. Tu kalau sama adik-beradik. Begitu juga tidak boleh menghimpunkan, nanti kita akan bahas. Kau dah bahas dah, tak ingat dah. Kita juga tidak boleh menghimpunkan isteri kita dengan mak saudara dia, tak boleh. Kita menikah dengan dia dengan mak saudara dia dalam waktu yang sama, tak boleh. Jadi dia kena menikah dengan isteri kita. Kalau isteri kita meninggal, baru boleh menikah dengan mak saudara dia. Begitu. Tu dia panggil mahram muaqqat. Tapi kalau mahram muaqqat, tak ada masalah. Bila mahram muaqqat, maka dia perlu perbahasan berkaitan dengan penghulu yang lepas, iaitu tidak wajib memberikan izin. Pendapat Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah, dia kata tidak wajib menunaikan permintaan nikah daripada hamba perempuannya meskipun dia merupakan mahramnya sekalipun. Noktah situ ya. Dia tak bagi tahu illah sebab apa. Tu. Nanya ke dia. Penghulu merupakan mahram bagi hamba perempuan sebagai mahram aridi. Wajibkah menunaikan permintaan hambanya untuk bernikah? Penghulu merupakan mahram bagi hamba perempuan sebagai mahram aridi. Benda pula mahram aridi tu. Kita tengok dia bahas dah kat bawah tu. Syekh Ad-Damiri rahimahullah dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj, dan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah dalam Mughnil Muhtaj telah menerangkan bahawa jikalau pensabitan mahram antara penghulu dengan hamba perempuannya itu sebagai mahram aridi, dengan sekira-kira bahawa penghulu tersebut memiliki 2 hamba perempuan yang bersaudara. Situ. Kemudian disetubuhi salah satu daripada kedua hamba, dan kemudian hamba perempuannya yang lain meminta kepadanya untuk menikahkannya, niscaya tidak wajib sama sekali memakbulkan permintaannya tanpa berlaku perselisihan pandangan ulama. Hal ini berlaku kerana sabit mahramnya itu secara aridi sahaja, bukannya mu'abbad. Okey, gini. Jadi sekarang ni penghulu ni ada 2 orang hamba perempuan. 2 orang hamba perempuan ni adik-beradik, adik kakak. Dua-dua ni perempuan lah. Jadi bila dua-dua ni perempuan, bila dua-dua ni perempuan, Allahumma salli Muhammad, dia pun penghulu ni pun setubuh salah seorang daripada adik ataupun kakak ni. Bila setubuh, maka yang kakak dia yang dia tak setubuh, dia setubuh dengan adik, contoh, dia setubuh dengan adik perempuan, maka kakak perempuan tu automatik jadi mahram, dia panggil mahram aridi. Seperti mana kita kalau nikah dengan seseorang, kakak dia tu jadi mahram muaqqat lah, mahram sementara, bukan mahram selama-lamanya dah. Dengan makna kalau dia mati boleh menikah dengan kakak dia lagi, dia mati boleh menikah dengan adik dia lagi. Tu mahram muaqqat. Mahram muaqqat dia ajnabi juga. Dia tidak mahram selama-lamanya dah. Dia panggil pada hukum ajnabi. Contoh ipar kita lah. Ipar kita tu ajnabi waktu kita menikah dengan adik dia ataupun abang dia, ataupun kakak dia. Dia tu ajnabi. Jadi kakak adik ipar yang perempuan, kakak ipar yang perempuan, bila kita kahwin dengan adik dia ataupun kakak dia, maka ipar tu jadi bukan mahram, bukannya mahram, dia ajnabi. Statusnya mahram muaqqat, haram sementara je, haram nisbah, nak nikah dalam waktu hidup yang sama tak boleh, mahram muaqqat. Begitu juga berlaku pada penghulu yang ada 2 orang hamba perempuan yang bersaudara. Bila dia setubuh salah seorang, yang seorang lagi seolah-olah jadi mahram, tapi mahramnya bukan mu'abbad, mahram dia aridi, ataupun nisbah kita bahasa sekarang mahram muaqqat. Tu. Maka tak wajiblah memberi izin sebab dia bukan hamba, dia bukannya mahram mu'abbad. Hamba perempuan yang baligh dan syahwat seksnya, bahaya ni. Tajuk ganas. Hamba perempuan yang baligh dan syahwat seksnya kuat sehingga takut berlaku zina, meminta penghulu menikahkannya. Ni hamba perempuan yang tak tahan lah ni. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah telah menjelaskan dalam Mughni bahawa hamba perempuan yang baligh seperti mana disebutkan oleh Syekh Ibnu Yunus rahimahullah dan kuat syahwat seksnya
sehingga takut berlaku perzinaan, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Azra'i rahimahullah, meminta kepada penghulunya untuk menikahkannya, maka wajib atas penghulunya untuk menunaikannya. Sebab apa? Boleh jatuh maksiat. Tu dia kata hal ini berlaku kerana tiada kemungkinan boleh menunaikan syahwatnya daripada penghulunya. Maka kalau tak boleh tunai syahwat, wajib kita beri izin. Kalau boleh, tak wajib tu ya. Penghulu yang menikahkan hamba perempuan, nikah atas hak milik atau kewalian. Sekarang ni timbul persoalan pula. Penghulu yang menikahkan hamba perempuan, penghulu tu dah jadi wali ke, atau atas dasar kewalian ke, atau atas dasar hak milik? Sebab hak milik dengan nikah, hak milik lebih kuat daripada nikah. Sebab tu kita tidak boleh kata isteri itu hak kita, tak boleh. Isteri bukan hak kita. Kalau nak kata hak kita, mestilah perempuan tersebut hamba. Betul lah, kita kata itu hak kita. Tapi isteri bukan hak milik kita, sebab dia bukan hamba. Dia isteri, dia orang merdeka. Jadi khilaf. Syekh Ad-Damiri rahimahullah telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa berlaku perbezaan pandangan ulama berkaitan masalah apabila penghulunya menikahkan hamba perempuannya, maka pernikahannya atas jalan hak milik ataupun atas jalan hak kewalian. Pandangan yang asah, penghulu tersebut menikahkan hamba perempuannya dengan hak pemilikan, bukannya hak kewalian. Bukan jadi wali, jadi penghulu juga. Bukan atas dasar dia jadi wali, bahkan atas dasar penghulu. Hal ini berlaku kerana penghulu tersebut memiliki hak untuk melakukan istimta' bersama hamba perempuannya. Maka penghulu yang menikahkan hamba perempuannya itu mempunyai tasarruf, mempunyai tasarruf ni boleh menguruskan, mentadbirkan, mengizinkan pada demikian istimta' yang dimilikinya. Dia boleh serah pada orang lain dengan menikahkannya, tu tasarruf dia. Atau dia tidak mahu, dia menikahkan orang lain. Dia nikah dengan orang lain sebab dia nak setubuh dengan hamba perempuan tu. Dia ada hak milik. Jadi dia menikahkan hamba perempuan dengan orang lain bukan atas dasar kewalian, tapi atas dasar hak milik. Sebab dia yang ada hak kepada farah perempuan tu, dia boleh untuk gunakan, dan dia boleh untuk dia boleh untuk benarkan orang lain menggunakan farah tersebut dengan jalan nikah. Muqabil asah dia pandangan yang sahih. Penghulu tersebut menikahkan hamba perempuannya dengan hak kewalian, bukannya hak pemilikan. Ilah dia, hal ini berlaku kerana penghulu tersebut mempunyai hak untuk melihat calon suaminya seperti mana wali, dan juga mempunyai hak meraihkan maslahah bagi hamba perempuannya sendiri. Ni sebuah situ pula. Pandangan yang sahih pula dia lihat dari sudut penghulu tu layak dan berhak untuk melihat calon, seperti mana wali bagi orang yang merdeka berhak untuk melihat calon isteri. Sebab itulah dia tidak boleh wali tersebut bodoh, safah, tak boleh. Tak boleh dia tu bengong, dia mesti cerdik akal, dia boleh nilai lelaki siapa yang mari tu untuk dia terima. Dan juga dia mempunyai hak untuk meraihkan maslahah dari sudut kalau hamba perempuan ni tak menikah, dia akan jatuh zina, dia pengurusan dia tak kena, maka dia boleh untuk menikahkan hamba perempuannya sebab ada maslahah. Di sebuah situ jadi pandangan kedua kata, dia menikahkan hamba perempuannya berdasarkan hak kewalian, bukan hak milik. Ghayahnya, penghujungnya, tidak harus penghulu tersebut menikahkan hamba perempuannya dengan seorang lelaki yang mempunyai keaiban tanpa redanya. Hak ni nisbah pada tadi Kembali kepada tadi, dia tidak boleh menikahkan dengan orang yang penyakit juzam, orang gila, penyakit sopak, melainkan dengan redha dan izin dia. Hak kurang habis. Penghulu yang Islam menikahkan hamba perempuannya yang kafir. Itu pula. Beragama selain Majusi dan Wathani. Wathani ni orang yang sembah berhala. Maknanya sekali ada pula Majusi dan Wathani. Gitu. Ni tak dalam Syekh Daud. Jadi detail dalam kitab Syarah Minhaj. Detail. Yang kitab Syekh Daud ni tak sebut. Hebat ni. Jadi kitab Syekh Daud ni kira macam matan. Matan Minhaj je. Tu pun payah dia. Tak payah lagi ni payah lagi. Masalah bercabang. Syekh Ad-Damiri rahimahullah telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa berlaku perbezaan pandangan ulama berkaitan dengan keharusan dan kebolehan penghulu yang beragama Islam menikahkan hamba perempuan yang kafir. Khilaf.
Pandangan pertama, pandangan mu'tamad menurut Imam Nawawi rahimahullah, boleh penghulu yang beragama Islam menikahkan hamba perempuannya yang kafir. Jadi kalau contohlah ada zaman sekarang ni sistem hamba lagi. Jadi jangan peliklah kalau viral orang Islam penghulu orang Islam pergi nikahkan hamba dia yang kafir. Jatuhnya kat tadi dah pelik Memang hak dia begitu. Ini terbina atas penghulu menikahkan hamba perempuannya berdasarkan hak pemilikan, bukannya hak kewalian. Ini nisbah jadi hak milik, baru boleh nikahkan dia. Imam Al-Muzani rahimahullah kata, Imam Ad-Dariki rahimahullah ta'ala dan selainnya kata, tidak boleh penghulu menikahkan hamba perempuannya yang kafir. Ini terbina atas penghulu menikahkan hamba perempuannya berdasarkan hak kewalian. Kerana kalau atas dasar hak wilayah, kewalian mesti Islam dengan Islam. Tidak boleh Islam dengan kafir. Tapi kalau hak milik, mutlak, kafir ke tak kafir ke boleh. Ini kafir selain Majusi dan selain Wathani. Dah kalau Majusi, penghulu yang Islam menikahkan hamba perempuannya yang beragama Majusi, Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash fi Syarh Al-Minhaj bahawa berlaku perbezaan pandangan ulama berkaitan dengan keharusan dan kebolehan penghulu yang beragama Islam menikahkan hamba perempuan yang kafir dan beragama Majusi. Pandangan A, pandangan mu'tamad menurut Imam An-Nawawi rahimahullah dan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah, dia kata boleh penghulu yang beragama Islam menikahkan hamba perempuannya yang beragama Majusi. Boleh juga macam yang tadi. Ini terbina atas penghulu menikahkan hamba perempuannya berdasarkan hak pemilikan, bukannya hak kewalian. Sama saja ilah macam tadi. Ini merupakan pandangan yang asah menurut Syekh Abu Ali rahimahullahu ta'ala. Pandangan ini juga turut disokong oleh para ulama yang mensyarahkan Al-Hawis Saghir. Perkara ini berlaku kerana harus untuk membeli hamba perempuan yang beragama Majusi dan menyewakan hamba perempuan Majusi. Ini illah dia. Sebab apa boleh menikahkan hamba perempuan Majusi? Sebab boleh kita sewa, boleh kita beli hamba perempuan Majusi. Oleh itu alasan Imam Al-Baghawi rahimahullah yang mengatakan bahawa tidak dibolehkan istimta' bersama dengan hamba perempuan Majusi, yang dijadikan sebab oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah terhadap pegangannya dengan terhalangnya istimta' tersebut pada selain ahli kitab itu tidak mencegah keharusan menikahkannya, seperti mana seseorang yang memiliki dua hamba perempuan dan salah seorangnya ialah mahram bagi salah seorang yang lain. Jadi dia kata gini, dia kata alasan Imam Al-Baghawi ada kitab At-Tahdzib nama dia. At-Tahdzib nama kitab Al-Baghawi. Dia dulu daripada Imam Nawawi lagi. Mengatakan bahawa tidak boleh istimta'. Kenyataan ni dia buat kurungan ni, mana kenyataan tidak boleh istimta' bersama dengan hamba perempuan Majusi tu, yang mana kenyataan ni dijadikan sebab oleh Imam Al-Baghawi terhadap pegangannya dengan terhalang istimta' tersebut pada selain ahli kitab itu. Pegangannya terhalang. Mana Imam Baghawi berpendapat orang yang hamba perempuannya Majusi tak boleh istimta'. Walaupun begitu, dia tidak mencegah keharusan menikahkannya. Imam Baghawi berpendapat tak boleh beristimta' dengan hamba perempuan Majusi, tapi dia tidak mencegah penyataan tersebut daripada nak menikahkan hamba perempuannya yang Majusi. Jadi menikahkan hamba Majusi satu benda lain, beristimta' dengan hamba perempuan Majusi satu benda lain. Beristimta' dengan hamba perempuan Majusi tak boleh, tapi tak menghalang dari sudut kebolehan menikahkan hamba perempuan Majusi. Gitu. Habis. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua, Imam Al-Muzani rahimahullah, itu murid Imam Syafi'i. Imam Ad-Dariki rahimahullah, Imam Al-Baghawi rahimahullah dan selainnya, dia kata tidak boleh penghulu menikahkan hamba perempuannya yang beragama Majusi. Ini terbina atas penghulu menikahkan hamba perempuannya berdasarkan hak kewalian. Tak boleh lah. Maka kena serah kepada sultan ataupun qadi. Bukan itu sahaja, bahkan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah telah menyatakan bahawa menurut pandangan ini berlaku sedemikian kerana penghulunya tidak ada hak istimta' sama sekali bersamanya. Tak ada.
Tak ada hak istimta' bersama dengan orang majusi, orang kafir. Penghulu yang Islam menikahkan hamba perempuannya yang beragama wathani, iaitu menyembah berhala. Hak ni copy paste saja dengan majusi, tak payah baca. Habis. Jimat muka surat. Penghulu yang beragama Islam menikahkan hamba perempuannya yang murtad. Pula. Murtad pula. Murtad ni dia panggil kafir yang tidak asli. Dia keluar dari Islam. Boleh ke tak orang penghulu agama Islam ni menikahkan hamba yang murtad? Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah ta'ala telah menyebutkannya dalam Mughni, bahawa tidak boleh sama sekali bagi penghulu yang beragama Islam menikahkan hamba perempuannya yang murtad dalam keadaan apa sekalipun. Kenapa? Litaghliyad. Apa maksud keadaan apa sekalipun? Iaitu sama ada takut zina ataupun tak takut zina, tak boleh. Siapa suruh keluar Islam? Itu keberatan bagi orang murtad lah. Bagi pengajaran ke dia. Dalam jilid 2 hari tu, hatta sultan pun tak boleh nikah dengan dia. Punya murtad tu, kemurtadan tu. Sebab dia murtad. Bila murtad, dia nak nikah dengan siapa? Takkan nikah orang Islam, nikah orang kafir ke? Jadi tak kisahlah murtad lantak hang. Takut zina ke tak takut zina ke, tak boleh nikah. Tak boleh penghulu hang nikah dengan dia. Penghulu yang kafir menikahkan hamba perempuannya yang Islam. Ni penghulu pula kafir, hamba pula Islam. Lagu mana? Syekh Ad-Damiri rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Syekh Ad-Damiri rahimahullah ta'ala telah menerangkan dalam An-Najmul Wahash fi Syarh Al-Minhaj bahawa berlaku perbezaan pandangan ulama berkaitan keharusan penghulu yang kafir menikahkan hamba perempuannya yang Islam. Khilaf, boleh ke tak? Penghulu kafir sendiri menikahkan hamba perempuan Islam. Syekh Ibnul Haddad rahimahullah ta'ala, dia kata boleh dan harus penghulu yang kafir tersebut menikahkan hamba perempuannya yang beragama Islam dengan jalan hak pemilikan. Tapi ini bukan pandangan mu'tamad. Pandangan mu'tamad yang kedua, pandangan asah. Tidak boleh penghulu yang kafir menikahkan hamba perempuannya yang beragama Islam. Perkara ini kerana hak orang lelaki yang beragama Islam pada bab kewalian itu lebih kuat. Jadi dia kata, tak boleh penghulu kafir menikahkan hamba perempuan yang Islam. Sebab apa? Kerana hak orang lelaki yang beragama Islam pada bab kewalian itu lebih kuat. Maka dia perlu orang Islam. Dia tidak perlu orang kafir. Tak boleh. Oleh sebab itu sabit hak kewalian bagi orang lelaki yang beragama Islam atas perempuan-perempuan kafir atas jalan umum. Atas jalan umum mana boleh. Orang lelaki yang beragama Islam, dari sudut sabit hak kewalian ke atas orang perempuan tu sabit atas jalan umum. Bukan itu sahaja, bahkan orang lelaki yang beragama Islam itu memiliki hak istimta' pada buduk perempuan yang kafir, kecuali majusi tadi. Majusi tadi ada pandangan kata tak boleh. Maka orang lelaki yang beragama Islam tersebut juga memiliki hak untuk menikahkan perempuan-perempuan kafir tadi. Beza. Hak ni penghulu yang kafir, hamba perempuan yang Islam, berbeza. Hal ini berbeza jikalau penghulunya itu bukannya orang yang beragama Islam, akan tetapi orang kafir. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah telah menerangkan dalam Mughni bahawa penghulu yang kafir tidak mempunyai hak istimta' sama sekali ke atas hamba perempuannya yang beragama Islam. Gitu Jadi kalau kalau penghulu itu Islam, orang perempuan tu kafir, ada hak istimta' kecuali hak majusi tadi. Tapi sebaliknya, kalau penghulu tu kafir, hamba perempuan tu Islam, maka dia tidak boleh setubuh dengan hamba perempuan tu. Ini dia panggil sistem Islam. Jadi orang kafir yang masuk dalam negara Islam, dia wajib patuhilah perintah ni. Dia wajib patuhi perintah ni. Jadi dia tidak boleh untuk bersetubuh dengan hamba perempuan yang Islam, tak boleh. Sebaliknya, lelaki penghulu Islam boleh bersetubuh dengan hamba-hamba perempuan yang kafir kerana hak kewalian bagi orang lelaki lebih kuat berbanding dengan hak orang lelaki yang Islam lebih kuat berbanding dengan hak lelaki yang kafir ke atas perempuan. Allah bertahap ni bahawi. Bukan itu sahaja, bahkan penghulu kafir tidak mempunyai hak tasarruf sama sekali ke atas hamba perempuan yang Islam selain menghilangkan status pemilikan hamba tersebut daripadanya.
Apa maksud menghilangkan status pemilikan? Mana memerdekakan dia. Maka penghulu yang kafir tidak boleh menguruskan apa-apa berkaitan hamba perempuan kecuali nak merdekakan dia boleh, dan melakukan akad kitabah. Kitabah ni bukan tak tu lah. Akad kitabah, aku merdekakan engkau dengan syarat membayar 3 bulan, setiap bulan RM20. Maka dia kena bayar RM20 setiap bulan. Dia tidak boleh bayar sekaligus lah. Walaupun dia mampu. Dia mampu bayar sekaligus, tak boleh. Dia tidak boleh bayar sekaligus RM60. Dia kena bayar juga sebulan RM20. Lepas bulan yang ketiga dah bayar RM20, baru merdeka orang tu. Tengoklah ta'liq akad kitabah lagu mana kepada hamba perempuan tersebut. Maknanya penghulu yang kafir tidak ada hak sama sekali ke atas hamba perempuan Islam kecuali 2 sahaja, memerdekakan dia ataupun melaksanakan akad kitabah untuk memerdekakan dia. Gitu Habis. Penghulu yang fasik menikahkan hamba perempuannya atas hak pemilikan. Sebab penghulu kan fasik. Kalau bab wali fasik kan tak boleh menikahkan orang. Sebab syarat wali adamul fisqi, tidak fasik. Ni penghulu fasik, boleh tak dia menikahkan hambanya? Maka dia kata Syekh Ad-Damiri rahimahullah dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj, dan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah ta'ala dalam Mughni telah menerangkan bahawa boleh dan harus penghulu yang fasik menikahkan hamba perempuannya. Hal ini berlaku jikalau kita mengatakan bahawa penghulu tersebut menikahkan hamba perempuannya berdasarkan hak pemilikan. Tu ialah penting. Sebab kalau atas dasar hak kewalian, wali mesti tidak fasik. Maka tak boleh. Kalau atas dasar hak pemilikan, boleh, tak salah. Adapun jikalau kita mengatakan bahawa penghulu tersebut menikahkan hamba perempuannya atas hak kewalian, maka tidak diharuskan penghulu yang fasik itu menikahkan hamba perempuannya. Lepas tu nak siapa yang menikahkan? Tu qadi atasan. Namun begitu dikecualikan bagi al-imamul a'zam, iaitu pemimpin. Dia pelik sikit. Dia pemimpin, dia bagi pengecualian. Pemimpin ni kalau fasik sekali pun boleh dia menikahkan orang lain. Pelik sikit lah. Sebab apa? Sebab nak jaga air muka dia. Tu ya. Atas pandangan yang menyatakan bahawa penghulu yang menikahkan hamba perempuannya itu atas hak kewalian. Maka boleh al-imam al-a'zam, iaitu pemimpin besar lah, menikahkannya dalam keadaan diri imam a'zam tu fasik menurut pandangan asah. Sebab dia nak menjaga air muka dia sebagai pemimpin. Pemimpin ni ada hak untuk memimpin. Tiba-tiba dengan sebab fasik dia tidak boleh menikahkan orang. Jadi malu dia. Ada air muka sendiri, maruah sendiri. Penghulu yang berstatus hamba mukatab menikahkan hamba perempuannya. Ni macam tadi. Tadi hamba muba'ab ada hamba. Ni hamba mukatab ada hamba pula. Sebab apa? Sebab dia diakadkan akad kitabah yang dia ni akan bakal merdeka. Dia akan bakal merdeka. Maka kata musannif rahimahullah hafizahullah rahimahullah taala, dia kata Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah taala telah menerangkan dalam Mughni bahawa harus penghulu yang berstatus hamba mukatab menikahkan hamba perempuannya jikalau akad kitabahnya sah melalui hak pemilikan. Tu. Jadi dari sudut kalau penghulu dia tu berstatus hamba mukatab, mana penghulu dia ni dimiliki oleh penghulu yang lain tapi dah berlaku akad kitabah. Aku akan merdekakan kau dalam masa 3 bulan. Setiap bulan bayar RM300. Contoh. Maka orang ni berhak mendapat hamba. Ada dah dapat hamba. Sah dah untuk dia menikahkan dia? Sah, harus. Dapat difahami daripada ibarat ini menunjukkan seolah-olah hamba mukatab tersebut boleh menyendiri untuk menikahkan hamba perempuannya tanpa berhajat kepada izin penghulunya. Nampak seolah-olah gitu kan? Dia boleh menikahkan dia tanpa izin penghulu. Namun begitu, boleh menikahkan hamba perempuan tersebut dengan syarat mendapat keizinan daripada penghulu bagi hamba mukatab tersebut. Kena dapat izin penghulu juga. Mana hamba mukatab ada penghulu dia. Hamba mukatab ni ada hambanya. Hamba bagi hamba mukatab nak menikah, dia boleh nikahkan tapi dengan syarat dapat izin penghulu bagi hamba mukatab. Macam tu pula. Adapun jikalau berpandangan atas bahawasanya pernikahan tersebut berlaku melalui hak kewalian, maka status hamba mukatab tidak boleh menikahkan orang lain termasuk hamba perempuannya sendiri. Sebab apa? Sebab syarat wali adalah merdeka. Sebab syarat wali adalah merdeka. Maka sini merdeka dah. Tak merdeka lagi, tapi bakal merdeka.
Jadi bila kata hak kewalian pergi kepada wali hak dulu tu. Bila hak milik status hamba, bab hamba. Memiliki hamba saya. Hukum wali menikahkan hamba lelaki bagi kanak-kanak lelaki yang berada di bawah hak kewaliannya. Hukum wali menikahkan hamba lelaki bagi kanak-kanak lelaki. Oh gitu. Jadi sekarang ni dia ni bapa betul ni wali. Lepas tu ada anak lelaki. Anak lelaki tu ada hamba. Itu anak lelaki dia tu ada hamba. Anak lelaki tu kecil. Dia ada anak nama Muhammad. Muhammad tu masih umur 7 tahun. Muhammad tu pula ada hamba. Gitu. Maka hamba tu nak nikah, boleh tak wali yang bagi anak tu nikahkan dia? Khilaf. Ada juga gini. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menerangkan dalam An-Najmul Wahash fi Syarh Al-Minhaj bahawa berlaku perselisihan pandangan ulama berkaitan dengan keharusan dan kebolehan wali menikahkan hamba lelaki bagi kanak-kanak lelaki yang berada di bawah hak kewaliannya. Lelaki itu mestilah bawah hak kewalian wali. Masih kecil kan? Khilaf. Pandangan yang asah, tidak boleh seorang wali menikahkan hamba lelaki bagi kanak-kanak lelaki yang berada di bawah hak kewaliannya. Tak boleh. Hal ini kerana dengan menikahkan hamba lelaki tersebut akan memutuskan kerja-kerja khidmat hamba dan faedah-faedah hamba kepada kanak-kanak lelaki tersebut. Itu. Jadi anak dia yang punya hamba tu boleh ke tak wali menikahkan hamba lelaki bagi kanak-kanak tu? Tak boleh. Sebab apa? Illah dia ialah kalau dia boleh menikahkan dia, maka hamba tersebut tidak akanlah berkhidmat ataupun tidak akan membuat lagi kerja-kerja khidmat kepada anak dia tadi. Dia sibuk dengan nikahan dia lah. Okey, satu. Pandangan kedua, boleh menikahkan hamba lelaki bagi kanak-kanak lelaki yang berada di bawah hak kewaliannya. Hal ini berlaku kerana kadang-kadang membawa kepada maslahah untuk menikahkan hamba lelaki tersebut. Dia lihat kepada maslahah. Pandangan mu'tamad, dia lihat kepada kesibukan hamba lelaki tersebut bila menikah, dia tidak akan buat kerja khidmat kepada anak lelaki dia lagi. Yang mana anak lelaki itu masih kecil. Hukum wali menikahkan hamba lelaki bagi lelaki gila yang berada di bawah hak kewaliannya. Sekarang ni dia bapa. Dia ada anak ni gila. Anak gila ni ada hamba. Sama. Fotostik saja, tak payah baca. Fotostik saja, tak payah baca. Seterusnya, hukum wali menikahkan hamba lelaki bagi lelaki safih yang berada di bawah hak kewaliannya. Fotostik saja. Dia ada anak tu safih. Anak dia tu safih. Anak dia safih ni pula ada hamba lelaki. Sama saja. Pandangan asah tak boleh dia menikahkannya. Pandangan yang kedua boleh menikahkannya. Hukum wali menikahkan hamba lelaki bagi kanak-kanak perempuan yang berada di bawah hak kewaliannya. Fotostik juga. Senang lagu ni, laju. Jadi sekarang ni dia ada anak perempuan. Anak perempuan ni ada hamba lelaki-lelaki. Anak perempuan ni kecil lah, ada hamba lelaki-lelaki. Sama juga pandangan asah tak boleh menikahkan dia. Hukum wali menikahkan hamba lelaki bagi perempuan gila yang berada di bawah hak kewaliannya. Fotostik juga. Sama lah. Jadi dia ada anak perempuan gila, ada hamba dia. Maka wali pandangan asah tidak boleh menikahkan hamba tersebut kerana akan meluputkan kerja-kerja khidmat kepada anaknya yang gila. Hukum wali menikahkan hamba lelaki bagi perempuan safih yang berada di bawah hak kewaliannya. Fotostik saja. Hukum wali menikahkan hamba perempuan bagi kanak-kanak lelaki yang berada di bawah hak kewaliannya. Dia tak fotostik. Ini lain sikit. Hukum wali menikahkan hamba perempuan bagi kanak-kanak lelaki yang berada di bawah hak kewaliannya. Jadi hukum wali tadi tu tadi tu apa beza tadi tu? Tadi tu hamba lelaki, ni hamba perempuan. Beza sikit. Hamba perempuan beza sikit. Beza sikit ni lain kali lah. Wallahu ta'ala a'lam. Satu baris hari ni Tuhfatul Tulab.
Tak habis lagi topik dia. Lagi 100 muka surat lagi Kashfun Niqab atau khatam. Kita orang duit lah buat jilid 4. InsyaAllah ta'ala. Ada soalan? Soalan? Wallahu ta'ala alam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.